Ya, selamat sejahtera, hai semua murid-murid ya. Hari ini kita akan masuk kepada topik yang seterusnya, yaitu yang berkaitan dengan rumusan yang ke-10. Okey, yaitu peta. Okey, bagi rumusan yang lepas kita pernah belajar pelan. Okey, hari ini kita akan lihat peta. Okey, ada perbezaan sedikit antara pelan dengan peta. Okey, baik. So, hari ini sebelum kita lihat bahagian peta, kita kena pasti dulu lah di mana kiri, di mana kanan. Banyak orang biasanya dia akan keliru dengan arah kiri dengan arah kanan. Maka saya nak anda semua supaya kena pasti terlebih dahulu di manakah arah yang betul. Kiri ke ataupun kanan. Left hand side di sini. Di sini right hand side. Itulah perbezaannya. So, kalau kamu lihat satu petanda di situ, kamu dapat lihatlah inilah bahagian kiri. Ini kiri ya. Kemudian di sebelah sini pula bahagian kanan. Kanan. Kalau seseorang itu dia nak ke arah kiri ataupun nak ke arah kanan, maka kita ada satu kata kerja yang boleh digunakan pakai, yaitu belok. Belok ke kiri ataupun belok ke kanan. Nampakkan perbezaan dia. Sekarang kamu kena tahulah mana kiri, mana kanan. Jangan salah arah pula nanti. Baik, kita akan masuk kepada topik yang sebenarnya. Untuk hari ini yang berkaitan dengan rumusan yang ke-10, yaitu peta. So, peta ini sebenarnya kamu kena buat di dalam buku rumusan, dan peta ini yaitu rumusan ini saya akan bagi sebagai contoh untuk anda semua. Ini adalah contoh rumusan. Untuk rumusan yang ke-10. So, tajuk ini kamu kena salin. Semua tajuk ini kena salin dalam buku rumusan. Kaji peta di bawah dengan teliti. Kemudian, anda berada di rumah Puan Marian. Sekarang anda berada di rumah Puan Marian. Terangkan jalan-jalan yang perlu anda lalui untuk ke Pasar Besar Kelang. Buat satu rumusan tentang perjalanan tersebut. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Baik, sekarang saya dah bagi dia warna merah untuk kata-kata kunci dia. Tengok kata-kata kuncinya, iaitu peta. Peta ini kamu akan guna pakai untuk pendahuluan kamu nanti. Baik, yang berwarna hijau sebenarnya maksudnya permulaan, tempat permulaan anda. Anda berada di mana sekarang? Anda berada di mana sekarang? Itu untuk hijau. 所以呢，你的开始的地方我就放青色 Rumah Puan Marian 是你所在的地方，一开始所在的地方。terangkan jalan-jalan yang perlu anda lalui untuk ke Pasar Besar Kelang. Kamu akan melalui beberapa jalan. Kamu kena belok ke kiri ke, belok ke kanan ke untuk sampai ke pasar ini. Baik. So, dengan itu, untuk pendahuluan kamu kena tulislah. Berdasarkan tajuk kecil ini. Baik, kita lihat dululah apakah itu. Tengok dia ada petunjuk dia. Petunjuk telah pun diberikan macam geografi kamu dah belajar. Geografi ini ada M. Perkataan M di sini maksudnya rumah Puan Marian. Rumah Puan Marian di mana? Di sini. Maksudnya anda sekarang berada di rumah Puan Marian. Kamu berada di sini, kamu kena ikut petunjuk-petunjuk ini. Arrow ini ya. Jangan kamu suka hati jalan-jalan suka hati ya. Inilah yang kamu perlu jalan dari rumah Mariam, Puan Mariam di sini sampailah ke Pasar Besar Kelang di sini. Walaupun dia ada shortcut lain, dia ada jalan-jalan lain ya. Jalan di sini, boleh keluar tak boleh. Kamu kena ikut petanda jalan yang telah ditunjukkan. Jangan kamu suka hati jalan suka-suka ya. Kemudian lampu isyarat. Inilah lampu isyarat. Lampu isyarat ada dua.
Kalau kamu teliti peta ini juga, maka peta ini kamu nampak banyak kedai. Kedai lagi. Di sini kedai telekom. Ini lagi pasar besar Kelang. Ini kedai lagi. Maksudnya tempat ini bagi kamu satu hint untuk isi tersirat. Ini bukan kampung kau. Bukan kampung, bukan tempat-tempat pertanian, bukan tanam jagung, koko, nanas, bukannya. Ini semuanya kedai. Maksudnya tempat ini hampir dengan tempat yang berkaitan dengan pusat perniagaan. Ini semuanya pusat perniagaan. Okay? Rumah teras semuanya ada di sini. Rumah teras. Okay? Rumah teras Pai-U. Okay? Di bersebelahan rumah Kuan Mariam juga ada sebuah restoran Palm Grove. Okay? Baik. Ada tiga jalan yang perlu anda tahu, iaitu Jalan Orchid di sini. Kemudian Jalan Meru di sini. Dan satu lagi Jalan Kelicak di sini. Okey. Baik, kita kena guna pakai beberapa perkataan yang saya dah sedangkan tadi, untuk membuat rumusan anda. Okey. Baik, so dengan itu macam mana kita nak buat rangka tersebut. Okey. So kamu keluarkan buku rumusan, kemudian di muka di sini kamu kena tulislah apa yang ada di situ. Isi kandungan kamu kena tulis juga. Isi kandungan kamu kena tulis juga. Rabu rumusan 10. Pendahuluan tulis apakah pendahuluan itu. Pendahuluan sebenarnya untuk bahagian ini berkaitan dengan peta. Di sini tulis peta. Peta menunjukkan. Menunjukkan apa? Menunjukkan jalan ke pasar besar Kelang. Dari mana? Dari rumah Puan Mariam. Okey? Itulah pendahuluannya. Kemudian di situ kamu kena tulislah, okey, apakah yang terdapat di dalam bahagian isi tersurat anda. Okey? Kamu kena tahulah apakah yang kamu kena tulis di bahagian isi tersurat. Dengan itu kamu dapat lihat ya di sini, isi tersurat. Isi tersurat sebenarnya ada yang kamu kena pakai ya dengan merujuk kepada peta itu tadi. Berjalan ke arah kanan. Nah, lepas tu sampailah simpang jalan. Macam mana ya? Kalau kamu lihat, kalau kamu lihat ya di bahagian peta itu. Kamu dapat lihatlah, di sini. Dia akan berada di sini, kemudian dia akan sampai ke simpang jalan di sini. Sampai simpang jalan, maka dia perlulah bergerak, belok ke arah kiri untuk masuk ke Jalan Orchid. Belok ke bahagian kiri. So dari sini dia sampai ke hujung, sampai simpang jalan, belok ke kiri untuk teruskan perjalanannya di Jalan Orchid. Kemudian dia juga teruskan perjalanan sampai ke simpang jalan di sini. Sampai simpang jalan di sini, maka dia kena belok ke sebelah kiri juga. Kemudian dia akan lalui satu lampu isyarat. Di situ. Kemudian dia akan masuk ke masuk ke Jalan Meru. Selepas dia masuk ke Jalan Meru, teruskan perjalanan sehingga tiba ke lampu isyarat yang kedua. Lampu isyarat kedua, kemudian dia akan belok ke sebelah kiri di sini. Sebelah kanan di sini. Ini kanan. Untuk masuk ke Jalan Kelicak. Maka selepas dia masuk ke Jalan Kelicak, maka dia akan nampaklah pasar besar Kelang di sebelah kanan dia. Kemudian di kedai telekom, kedai telekom di bersebelahan dengan pasar besar Kelang. Pasar besar Kelang juga bersebelahan dengan kedai di situ. Okey? Baik, so kita lihat semula apa yang saya katakan tadi. Berjalan ke arah kanan sampai ke simpang jalan, kemudian dia perlu belok ke arah kiri untuk masuk ke Jalan Orchid. Kemudian saya akan teruskan dengan perjalanan. Kemudian saya juga jumpa lagi simpang jalan, pusing ke arah kiri. Pusing ke arah kiri untuk masuk ke Jalan Meru.
Kemudian tiba di lampu isyarat kedua, saya kena belok ke kanan untuk masuk ke jalan Kelicak. Kemudian selepas saya masuk ke jalan Kelicak, Pasar Besar Kelang terletak di sebelah kanan saya dan bersebelahan dengan kedai ataupun bersebelahan dengan kedai telekom. Okey, baik, untuk isi tersurat ini kamu mesti ada 6 isi yang berdasarkan peta yang diberikan. Ini 6 isi ya, berdasarkan peta yang diberikan. Maka itu contohnya. Jadi contoh jawapannya, dari rumah Marian, saya perlu berjalan ke arah kanan mengikut sepanjang jalan Bunga Raya hingga ke simpang jalan. Okey, dari situ maksudnya dari simpang jalan itu, saya membelok ke kiri untuk memasuki jalan OK. Kemudian saya meneruskan perjalanan hingga ke simpang jalan, lalu pusing ke kiri mengarah ke Jalan Meru. Seterusnya, inilah penanda wacana yang kamu boleh guna pakai. Jangan guna yang ganjil-ganjil ya, akhirnya ini tak perlu guna. Kerana ini menunjukkan macam mana kamu nak teruskan proses perjalanan. So seterusnya saya meneruskan perjalanan sehingga tiba di lampu isyarat yang kedua. Saya membelok ke kanan untuk masuk ke Jalan Kelicak. Pasar Besar Kelang terletak di sebelah kanan saya dan bersebelahan dengan kedai telekom ataupun dengan kedai. Kalau merujuk balik kepada peta yang saya berikan tadi, kamu akan nampaklah proses perjalanan macam mana saya datang dari rumah Marian ke Pasar Besar Kelang. So dengan itu, selepas kamu habis bahagian isi tersurat, kamu kena tulis isi tersirat. Isi tersirat biasanya tidak terdapat dalam peta, tapi kamu boleh dapat ideanya daripada peta itu. Contohnya, rumah Puan Marian terletak di kawasan pusat perniagaan yang agak strategik. Tadi saya katakan ada banyak kedai-kedai di situ. Maka itulah yang dikatakan strategik. Selain itu, kamu kena tulis penanda wacana. Selain itu, Pasar Besar Kelang mudah dikunjungi kerana terletak di jalan utama. Kerana dia hanya di depan Jalan Meru saja. Semua orang boleh berlalu lalang, kemudian nampaklah pasar di situ. Baik. Penutup kamu kena tulis kesimpulannya. Kesimpulannya di sini. Maka kita harus buat apa? Harus ataupun mesti ataupun patut mengenal pasti destinasi yang hendak ditujui. Kita kena tahulah dari rumah Puan Mariam sampai ke pasar itu macam mana kita nak pergi. Kita kena pasti dulu jalan-jalan itu supaya tidak tersesat jalan. Tidak tersesat jalan, kemudian kira berapa patah perkataan. Di situ. Khas ya. Kena beri perhatian ya. Puan Mariam ya, itu kata nama khas ya. Satu patah perkataan saja ya. Pasar Besar Kelang, kata nama khas juga ya. Satu perkataan ya. Ada beberapa kata yang lain ya, seperti Jalan Bunga Raya. Jalan Bunga Raya. Satu patah perkataan. Jalan OK, Jalan Meru, Jalan Kelicak, kedai telekom, semua ini satu patah perkataan ya. Puan Marian di sini saya terlupa ya, tulis satu puan di situ. Puan Marian. Puan Marian pun satu patah perkataan. Boleh faham ya semua? So ini contoh rumusan macam mana kamu nak tulis peta. So dalam buku rumusan kamu kena tulis isi kandungan, 2 isi kandungan. Kali ini semua latihan rumusan buat dalam buku rumusan. Semua latihan buat di dalam buku rumusan. Jangan type lagi. Jangan bagi saya Microsoft Word. Saya tak mau. Tulis dalam buku. So, latihan yang kamu kena buat ialah latihan untuk rumusan 11 peta UEC 2018 buku kuning. Rahsia kamu. Muka soal 80. Kamu rujuk kepada buku tersebut.